Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, harap semua pelajar dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. So, dalam video kali ini kita masuk chapter 6 iaitu Lights and Optics. Dalam chapter 6, kita ada 6 subtopik. Jadi dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang topik yang pertama iaitu 6.1 Refraction of Light. Dan dalam video yang seterusnya akan diikutilah dengan 6.2 sampailah 6.6. Jadi 6.1 membincangkan tentang refraction of light. Okey, kalau dalam chapter 5 hari tu kita dah belajar refraction of wave. Okey. So recall balik refraction of wave tu apa? Buka balik buku teks, buka balik buku nota, tengok balik video-video yang lepas. Okey, itu tugasan para pelajar sekalian. Apa itu refraction of wave? Supaya kita boleh relate sedikit dengan refraction of light yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, jadi refraction of light ni first kali cuba mungkin you all pernah terfikir sebelum ni setiap kali nak minum air masukkan straw dalam gelas. Straw tu akan kelihatan sedikit bengkok apabila masuk dalam air. Sedangkan bila keluarkan balik, straw tu masih lagi straight. Tak bengkok pun. Tapi bila masuk dalam air, straw dalam air tu tak sama dengan kedudukan straw di udara. Sebab apa? Itulah disebabkan oleh refraction of light. Jadi kenapa fenomena ni boleh berlaku? Okey. Sebab they occur due to the change in velocity of light when travelling through medium of different optical densities. Jadi apabila cahaya tu daripada udara masuk ke dalam air, udara dan air merupakan medium yang berbeza. Okey, jadi bila medium tu berbeza, setiap medium mempunyai optical density yang berbeza. Jadi apabila optical density medium tersebut berbeza, maka dia akan menyebabkan perubahan kepada velocity of light. Jadi refraction of light will occur due to the change in velocity of light when travelling through medium of different optical densities. Okey, sebelum ni awak belajar density. Sekarang kita belajar optical density. Dan apa yang awak kena tahu adalah optical density ni tak sama dengan density. Okey, lower form dulu awak belajar. Ambil bekas, satu bekas, masukkan air, masukkan minyak. Masukkan minyak ataupun masukkan air. Maksudnya tak kisahlah masuk minyak dulu ke masuk air dulu. The observation yang awak akan nampak adalah air akan duduk di bahagian bawah, minyak duduk di bahagian atas. Itu disebabkan oleh density of water is bigger than density of oil. Itu ketumpatan. Okey, itu ketumpatan density. Tapi sekarang kita nak bincangkan tentang optical density. Okey, optical density ni tak sama dengan density. Okey, kalau you all nak tahu, optical density of oil is bigger than optical density of water. Tapi density, kalau density sahaja, density of oil is smaller than density of water. Tapi optical density of oil is bigger than optical density of water. Okey, itu fakta. Apa proof dia? Proof dia adalah apabila awak buat eksperimen, awak masukkan straw dalam air, awak akan lihat straw tu sedikit bengkok dalam air. Tapi apabila awak masukkan straw dalam minyak, pembengkokan tu sangat ketara. Jadi, semakin ketara pembengkokan selepas masuk dalam sesuatu medium tu menunjukkan bahawa medium itu mempunyai higher optical density. Jadi kalau kita bandingkan antara air dengan minyak, kita akan nampak straw tu lebih bengkok di dalam minyak berbanding dalam air. So maksudnya minyak mempunyai optical density yang lebih besar daripada optical density air. Okey, so itu yang awak kena tahu.
Okey, ini adalah info tambahan. Light travel fastest in low optical density and slower in high optical density. Dia kata cahaya ni akan travel sangat laju dalam medium yang mempunyai lower optical density. Sebaliknya, cahaya bergerak dengan sangat perlahan dalam medium yang mempunyai higher optical density. Jadi apabila ada dalam medium tertentu cahaya bergerak laju, dalam medium tertentu cahaya bergerak perlahan. Jadi apabila berlaku perubahan speed of light in medium, maka berlakulah refraction of light. Jadi refraction of light ni berlaku disebabkan oleh perubahan hal laju cahaya apabila cahaya tu memasuki medium yang berbeza. Okey, so itulah sebab tu fenomena refraction of light ni berlaku. Okey, so sekarang kita tengok gambar rajah yang pertama ni. Awak tengok anak panah yang pertama duduk dekat udara. Anak panah yang kedua duduk dalam glass block. Udara mempunyai lower optical density. Glass block mempunyai higher optical density. So what happened to the light when it travel into the glass block which has higher optical density? Okey, so mula-mula light travel from air to the glass block. Yang kedua, lepas dia masuk dalam glass block tu, refracted rays. Okey, yang kita lukis ni kita panggil rays lah. Okey, refracted rays bend towards normal line. Apabila cahaya tu masuk ke dalam medium yang higher optical density, maka cahaya tu akan bengkok menghampiri garisan normal. Sebab apa dia bengkok menghampiri garisan normal? Sebab cahaya tu bergerak dengan lebih perlahan. So, kalau dia bergerak semakin perlahan, maka cahaya tu akan lebih rapat dengan garisan normal. Jadi, bila dia rapat dengan garisan normal, angle of refraction is smaller than angle of incident. Okay? Manakala situasi yang kedua pula, sekarang anak panah yang pertama duduk dalam glass block, anak panah yang kedua duduk dalam udara. Jadi sekarang cahaya come from glass block to the air. Okey. Jadi dalam glass block, optical density glass block lebih besar daripada optical density of air. So, light travel from glass block to the air. After that, refracted rays bends away from normal line. Okey, apabila cahaya tu keluar di udara, udara ni mempunyai lower optical density. So, hal laju cahaya akan bertambah. Okey, daripada higher optical density kepada lower optical density, the speed of light will increase. Bila speed of light increase, ray itu akan bend away from normal. Apabila speed dia makin laju, dia akan menjauhi garisan normal. Jadi bila dia menjauhi garisan normal, angle of refraction is higher than angle of incident. So R is greater than I. Okey, selepas tu kita akan jumpa satu formula yang pertama. Okey, dalam topik 6.1 ni ada beberapa formula. Jadi, nak tahu berapa, tunggu sampai habis video. Jadi, kita dah jumpa formula yang pertama. Formula yang pertama, N sama dengan C over V. N ni apa? N ni adalah refractive index. Okey, refractive index simbol dia adalah N. Okey, macam mana kita nak calculate N? Formula dia adalah N sama dengan C over V. C tu apa? C tu adalah speed of light in vacuum. Berapa nilai dia? Ni, 3 darab 10 kuasa 8 meter per second. Okey, itu C. Bahagi dengan V. V tu apa? V tu adalah speed of light in medium. Okey, apa-apa medium dah. Water ke, diamond ke, glass block ke. Okey, maksudnya cahaya daripada udara ataupun vacuum bahagi dengan speed of light dalam apa-apa medium. Apa-apa medium tu simbol dia V.
Contohnya water, diamond ataupun glass block, apa-apa sahajalah selain daripada speed of light in vacuum. So, bila kita calculate, kita akan dapat nilai N tu sama dengan berapa. So, N tu mestilah lebih besar ataupun equal to 1. Refractive index is always greater or equal to 1. Maksudnya, bila awak calculate, awak mesti dapat nilai yang lebih besar ataupun sama dengan 1. So, bila awak calculate, awak dapat 0, something. Contohlah perpuluhan something kan. Maksudnya awak salah kira lah tu. Sebab jawapan N tidak akan jadi 0, something. Mungkin awak tertukarlah tu atas bawah tu. Okey, so tukarkan supaya nilai yang lebih besar tu duduk di atas. Supaya awak dapat at least 1. Kalau 1 bagi 1, awak dapat 1. 1 bahagi dengan 1.3 bagi dengan 1, awak akan dapat 1.3 kan. So maksudnya jawapan refractive index ni mesti equal to 1 or greater than 1. Okay, so seterusnya kita ada figure 6.5, light rays travelling from water into 3 different mediums. Okay, so kita ada 3 gambar rajah. Gambar rajah yang pertama, kita buat A lah. A, B, C. Okay, diagram A, kita ada water and perspex. Okay, so medium pertama adalah water. So, N1 tu adalah refractive index bagi medium yang pertama. Okay, so water ni adalah medium yang pertama, perspex adalah medium yang kedua. So, N2 ni adalah refractive index bagi perspex, iaitu 1.5. Okay, so dekat situ kita tengok N2 nilai dia lebih besar daripada N1. Jadi, apa yang kita boleh conclude kan? Okay, the bigger the refractive index, saya tulis N je. N tu awak kena tahulah refractive index. Okay, the bigger the refractive index, the bigger the optical density. Maksudnya, apabila refractive index tu lebih besar, maksudnya optical density of medium ini adalah lebih besar lah. Okay, refractive index untuk perspex adalah 1.5. Lebih besar daripada N1. N1 1.33 je. Jadi maksudnya, optical density bagi perspex adalah lebih besar daripada optical density of water. Jadi apa yang berlaku kepada speed? Apa yang akan berlaku pada speed of light? Macam saya cakap tadi, makin besar optical density, OD tu adalah optical density, speed of light dia akan semakin berkurang. Jadi apabila speed of light berkurang, bila dia makin slow, dia akan bengkok mendekati garisan normal. Jadi R adalah lebih kecil daripada I. Okay, so untuk gambar rajah B pula, N1 dia masih lagi water. So, N1 dia samalah 1.33. N2, refractive index bagi medium yang kedua adalah 1.66. 1.66 lebih besar daripada 1.5 tadi. Jadi, maksudnya, optical density of glass adalah lebih besar. Jadi, apabila optical density dia lebih besar, maka speed dia akan lebih perlahan. Okay, so semakin perlahan speed of light dalam medium itu, makin dekat ray dengan garisan normal. Jadi bila dia semakin dekat, refractive index dia makinlah kecil daripada incident angle. So samalah juga dengan gambar rajah C. Gambar rajah C diguna water medium pertama, medium kedua diamond. Diamond mempunyai refractive index 2.42, lebih besar daripada perspex dan glass flint. Jadi, speed of light dalam diamond adalah sangat-sangat kecil.
Sebab apa? Sebab optical density dia sangat-sangat besar, maka speed of light dia akan sangat-sangat perlahan. Jadi, ray dia sangat mendekati garisan normal, so refracted angle dia adalah sangat kecil jika dibandingkan dengan incident angle. Okey, jadi kesimpulan dia, semakin besar refractive index, semakin besar optical density medium itu. Jadi semakin besar optical density, semakin perlahan speed of light. Semakin perlahan speed of light, makin dekat cahaya itu dengan garisan normal. The more it will bend towards the normal line. Jadi semakin dekat dia dengan normal line, semakin kecil lah angle of refracted. Okay? So itu adalah cerita dia lah. Macam mana nak cerita perbezaan refractive index. Kemudian dalam topik ni, dalam refraction of light ni, kita ada satu law. Nama dia Snell's Law. Sebab apa nama dia Snell's Law? Sebab hukum ni diterbitkan oleh saintis yang bernama Wilbert Snell. Okay. Jadi bila Snell yang buat hukum itu, maka kita pun sebutlah dia sebagai Snell's Law. Ejaan dia adalah S besar N E L L apostrophe S L A W. Jadi kalau soalan suruh kita, kalau soalan tanya what's law involved in this equation, in this situation, maka ini adalah ejaan dia Snell's Law. So kalau tersalah, tertinggal S ke tertinggal apostrophe ke, maka awak tak dapat markah sebab sebiji ni lah awak kena tulis. Okay. So Snell's Law ni apa sebenarnya? Okay, Snell's Law kata N1 over N2 sama dengan sin theta 2 over sin theta 1. So ini formula yang kedua. Tadi kan saya cakap ada beberapa formula dalam 6.1. Tadi dah jumpa formula yang pertama, ni formula yang kedua. So ada berapa lagi formula? Kena tunggu sampai habis video ni lah. Okay, so Snell's Law kata the value of N1 sin theta 1 is equal ataupun sama dengan N2 sin theta 2. Okay, jadi apa itu N1 sin theta 1? N1 ni adalah refractive index bagi medium yang pertama. Sin theta 1. Theta 1 ni adalah angle yang berada dalam medium yang pertama. Jadi N1 adalah 1.33. Sin theta 1, 50 lah. Okay. So, kita akan dapat 1.019. Manakala N2 sin theta 2 pula adalah, N2 tu adalah refractive index untuk medium yang kedua. So, N2 adalah 1.50. Sin theta 2. Theta 2 tu adalah angle yang berada dalam medium yang kedua lah, ataupun refracted angle. So, angle dia adalah 42.8. So, bila kita calculate 1.50 darab sin 42.8, kita akan dapat 1.019 juga. So, betul ke tak? N1 sin theta 1, 1.019 sama dengan sin 2, N2 sin theta 2, 1.019. So, bila kita calculate, ni 1.019, ini pun 1.019, so sama. So betul lah Snell's Law kata. Okay, so kita simplify kan jadilah macam ni equation dia. Okay, so kalau dalam bentuk sentences pula, kalau soalan tanya what is Snell's Law, awak kena cakap macam ni lah. Snell's Law state that the ratio of sine angle of incident and sine angle of refraction is same with the ratio of refractive index of medium 1 and medium 2. Apa dia masukkan dengan ratio? Ratio ni adalah pecahan ni lah. Sin theta 2 bahagi sin theta 1 ni kita panggil ratio. Ratio of sine angle of incident and sine angle of refraction is equal to the ratio. N1 bagi N2 ni kita panggil ratio. Ratio of refractive index medium 1 and medium 2. Okay.
So dekat sini kita diberikan dengan beberapa nilai untuk refractive index bagi medium yang tertentu. Okey, refractive index yang terkecil dalam dunia adalah untuk vacuum dan udara, iaitu 1.00. Okey. Olive oil 1.46, perspex 1.50, glass crown 1.52, glass fling 1.66, diamond 2.42. Okey. So dekat sini macam mana kita nak lukis apa tu? Ray diagram. Okey. Untuk yang pertama ni, cahaya tidak akan dibengkokkan kalau cahaya tu melalui garisan normal. Maksudnya tidak ada angle daripada incident ray dengan normal line. Maksudnya dekat situlah normal line, dekat situlah incident ray. So tidak ada angle. Okey, so bila tidak ada angle antara incident ray dengan normal line, maka cahaya tu akan straight je lah. Cahaya tu tidak akan dibengkokkan, tak kiralah cahaya tu masuk ke dalam apa-apa medium. Asalkan cahaya tu lalu ikut atas normal line. Okey, so kalau cahaya tu lalu ikut atas normal line, maka tidak ada pembengkokan yang akan berlaku walaupun cahaya melalui ikut beberapa medium. Okey, so bila cahaya tu akan dibengkokkan? Cahaya tu dibengkokkan kalau ada incident ray. Okey, ni normal line, dotted line ni adalah normal line, ni incident ray. So ada angle dekat sini, ada sudut. Bila kita ukur, kita dapat measure sudut of incident. Lepas tu masuk pula dalam medium yang lain. So dekat situ berlakulah pembengkokan. Sama ada mendekati garisan normal ataupun menjauhi garisan normal. Okey, so bila cahaya tu akan mendekati garisan normal? Apabila cahaya tu masuk ke dalam medium yang mempunyai higher optical density. Higher optical density. Higher optical density. Okay. Glass block kan mempunyai higher optical density than air. Kemudian cahaya ni keluar ke udara semula. So dia away from normal line. Bila cahaya tu akan away from normal line? Apabila cahaya tu masuk ke dalam medium yang mempunyai lower optical density. Okay. Okay. So seterusnya, kalau kita ada dua medium kan, medium yang pertama ni udara. Udara macam tadi dalam table tadi dia bagi N sama dengan 1. Maksudnya refractive index for udara adalah 1. Manakala refractive index untuk glass berapa. So kita nak cari berapakah refractive index for glass, maka formula dia adalah N sama dengan sin I over sin R. Okey, jadi sin I ni mestilah angle yang lebih besar lah. Okey, sin R ni angle yang lebih kecil. Jadi kalau katakan gambar rajah ni terbalik, sudut tuju dia dalam glass, sinar reflected dia dalam udara. Okey, dekat atas ni mestilah kena ambil sin yang duduk di udara. Okey, theta air. Maksudnya N sama dengan sin theta yang lebih besar. Okey, sebuat simbol macam tu. Bahagi dengan sin theta yang lebih kecil. Okey, so ni formula yang ketiga. Kita dah ada 3 formula. Okey, so ni belum habis lagi topik 6.1. Ada lagi ke formula lain? So tadi kita dah jumpa formula pertama, Snell's law, formula yang kedua, dan N sama dengan sin I over sin R, ataupun theta dekat atas ni mestilah angle yang lebih besar daripada theta yang bahagian bawah. Itu adalah equation yang ketiga.
So ini adalah link untuk awak lihat macam mana eksperimen dijalankan. Okay, eksperimen apa? Eksperimen to investigate the relationship between incident angle and refracted angle. Okay, so nanti saya akan kongsikan link ni dekat description dekat bawah supaya awak boleh tengoklah macam mana nak carry out, macam mana nak carry out experiment to investigate the relationship between incident angle and refracted angle. Okay, so selain daripada kita lihat straw bengkok dalam air, kita juga disebabkan oleh refraction of light ini juga kita akan nampak kedalaman kolam tu lebih cetek daripada kedalaman sebenar, ataupun kita lihat ikan dalam kolam kelihatan lebih hampir dengan permukaan air berbanding dengan kedalaman sebenar ikan tersebut. Maksudnya, sebenarnya kedudukan ikan dalam kolam tu adalah 1 meter daripada permukaan air. Tapi bila kita tengok macam dekat je dengan permukaan air, seolah-olah bila kita celup tangan je kita boleh tangkap ikan tu. Tapi bila kita celup, ikan tu kita tak dapat tangkap pun. Sebab ikan tu duduk jauh di dalam. Kita je nampak dia dekat dengan permukaan air. Jadi macam mana dia berlaku? Kena baca ni. How it happened. Okay. One of phenomena of refraction of light. Okay. Apa yang awak tengok ni, awak nampak ikan lebih cetek daripada kedalaman asal dia. Itu disebabkan oleh refraction of light lah. Okay. Selain daripada straw bengkok dalam air, ikan nampak lebih dekat dengan permukaan air pun itu adalah ataupun kolam nampak lebih cetek daripada kedalaman yang sebenar tu pun disebabkan oleh refraction of light. Jadi kenapa? Macam mana dia berlaku? Okay, the light travel from fish in the water. Water has higher optical density to air. Maksudnya cahaya tu datang daripada ikan. Ikan tu duduk dalam air. Air mempunyai higher optical density. Kemudian cahaya tu keluar ke udara. Udara pula mempunyai lower optical density. Okey, so bila cahaya tu keluar ke medium yang lower optical density, maka cahaya tu akan refracted away from normal line. Okey, so dia semakin menjauhi daripada normal line. So what happen apabila dia menjauhi daripada garisan normal? Thus, the image of fish is to be seen closer to the surface of water. Kenapa? Because light travel in straight line. Okey. Satu fakta yang aku kena tahu adalah kita boleh tengok objek. Contoh kan, kalau dalam bilik yang gelap gelita, kita tidak akan dapat melihat apa-apa sebab tidak ada cahaya. Sebab mata kita tidak mengeluarkan cahaya. Sebab itulah kita tak boleh melihat apa-apa dalam bilik yang gelap. Bila kita buka lampu, barulah kita boleh lihat apa yang ada dalam bilik tersebut. Jadi macam mana kita boleh lihat objek tersebut? Apabila ada cahaya, objek tu akan pantulkan cahaya tersebut ke dalam mata kita. Jadi macam tu jugalah situasi dekat sekarang ni. Okey, cahaya datang daripada matahari lah. Okey, kemudian ikan ni akan pantulkan cahaya. So sebab itulah cahaya datang daripada ikan. So cahaya apa tu? So cahaya ni datang daripada ikan. Okey, malahlah nak lukis sebab tak boleh lukis dengan lurus. So awak tengok je lah. Okey, so cahaya ni datang daripada ikan sampailah kepada permukaan air. Okey, so bila cahaya tu keluar daripada air, cahaya tu masuk ke dalam medium udara. Udara mempunyai lower optical density. So bila lower optical density, speed of light akan bertambah. Jadi bila speed of light bertambah, dia bergerak dengan lebih laju, maka dia akan menjauhi garisan normal. So bila dia menjauhi garisan normal, angle of refracted is bigger than angle of incident. Okay, refracted angle greater than incident.
Okey. So mata pula menganggap cahaya bergerak lurus. Okey, so sebab itulah ikan ni nampak lebih cetek. Jadi kedalaman sebenar adalah real depth. Kedalaman yang kita tengok ni adalah apparent depth. Okey. So awak kena tahu apparent depth ni adalah image. Kedalaman image yang kita tengok. Kedalaman tipu lah. H besar ni adalah real depth. Kedalaman yang sebenar ikan tersebut. Okey. So daripada H besar dan H kecil ni kita dapat formula yang keempat, iaitu N sama dengan H besar. H besar tu apa? Real depth. Kedalaman nyata. Okey, kedalaman yang sebenar duduk di atas bahagi dengan H kecil. H kecil tu adalah apparent depth. Okey. Jadi, formula dia inilah. N sama dengan H besar over H kecil. Formula yang keempat. So, kita dah jumpa 4 formula dalam subtopik 6.1 ni. Okey, so sekarang kita ada satu example untuk test macam mana kita nak apply formula. Okey, example dia, given the refractive index of water is 1.5. Okey, so N sama dengan 1.5. So, formula dia kan N sama dengan H besar over H kecil. So, N refractive index 1.5. H besar if real depth. Real depth ni H besar lah. Okay, if real depth is 1.2. So, kita pun substitute 1.2 tu dalam H. Calculate the apparent depth. So, dia suruh kita calculate apparent depth. Apparent depth tu adalah H kecil. So, berapa H kecil? Apparent depth adalah 1.2 meter bahagi dengan 1.5. So, berapa? So, awak calculate lah sendiri 1.2 bahagi dengan 1.5. So, awak akan dapat jawapan unit dia adalah meter. So, apa yang awak dapat ni adalah itulah kedalaman yang awak nampak. Sedangkan kedalaman sebenarnya adalah 1.2. Okey, dan last kali ada lagi satu link menunjukkan eksperimen macam mana kita nak conduct eksperimen. Eksperimen apa? Eksperimen to investigate the relationship between real depth and apparent depth. Macam mana kita nak kaji hubung kait antara kedalaman nyata dengan kedalaman apparent depth. Okey, so ini graf dia lah yang awak akan dapat bila awak carry out the eksperimen. Okey, so itu sahaja untuk subtopik 6.1 refraction of light. Jadi, pertama sekali awak kena tahu apa maksud refraction of light. Bila refraction of light ni berlaku? Apa yang dimaksudkan dengan refractive index? Okey, so bagaimana optical density ni mempengaruhi refractive index? Berapa formula yang ada dalam subtopik ni? Berapa formula untuk calculate refractive index? Apa itu Snell's law? How to define Snell's law? Formula Snell's law? Lepas tu ada 2 eksperimen. Okey, jadi itulah yang awak kena kuasai dalam subtopik 6.1. Okey. So itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap awak dapat manfaatlah daripada video ni. Kalau ada, awak boleh pause, awak boleh replay, okey. And you have to take note. Maksudnya awak kena salin lah poin-poin yang penting yang ada dalam video ini. So tanpa melengahkan masa lagi, kita akhiri video ini dengan suratul As. So awak baca sendiri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.